اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 41, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib kita i'tiqad mereka itu mereka segala rasul benar pada dakwa menjadi rasul dan jadi nabi. Benar pada dakwa, pada pengakuan jadi rasul dan jadi nabi. Dieja dengan ra, sin, lam. Bukan dengan ra, sin, waw, lam. Bukan. Dia kalau ra, sin, waw, lam, rasulun, seorang rasul. Kalau ra, sin, lam, rusulun, ra bagi depan, sin pun bagi depan, rusul. Dia rasulun, seorang rasul. Rasulani, dua orang rasul. Rusulun, rasul lah, tiga ke atas. Dia rasulun, dia panggil lafaz mufrad, seorang rasul. Rasulani, dua orang rasul. Rusulun dia panggil lafaz jamak, mana tiga ke atas. Jadi sini dia je dengan ra, sin, lam. Cuma dalam paridah tu dia je macam mana? Tak ada paridah. Ini pati paridah, faridatul faraid. Tak ada. Dia je macam mana? Benar pada dakwa jadi rusul ataupun jadi rasul. Rasul ni dia nak moleknya jadi rasul lah dan jadi nabi. Gitu. Tapi dia je tu ra, sin, lam tu kalau kira hak Arabnya rusul. Rusul ni ramai lah, sebab sini cerita bab jadi rasul je ni. Dan jadi nabi. Dan benar sekalian perkara yang mereka segala rasul menyampaikan kepada kita, menyampaikan kepada ummah. Dan benar pada segala perkhabaran mereka itu, perkhabaran ni cerita mereka itu segala rasul daripada perkara yang gaib. Perkara gaib, perkara yang tak nampak dengan mata kasar. Mana perkara gaib ni? Seperti ia rasul cerita perkhabaran anbiya dahulu. Anbiya ni jamak pada nabiyun. Nabiya ni anbiya. Ramailah. Kita kan bahasa Melayu kita ada dak anbiya dah. Anbiya ada bahasa Melayu kita. Anbiya ni segala nabi-nabi. Ini asal di bahasa Arab. Nabiyun seorang. Nabiyani dua orang. Anbiya ni tiga kata. Mana apa?
anbiya, segala nabi-nabi, gitulah. Seperti ia rasul cerita perkhabaran anbiya dahulu, mana nabi cerita berkaitan dengan cerita nabi-nabi yang terdahulu, benar. Ini semua perkara gaib ni, perkara yang tak nampak dengan mata. Dan perkhabaran qiyamah, syurga, neraka dan lain-lain. Ni perkhabaran bab barzah ke, bab tiup sangka kala ke, ini semua perkara yang gaib yang dicerita oleh Rasul. Kita berpegang benar pada ceritaan Rasul berkaitan dengan perkara gaib. Kemudian benar apa yang Rasul cerita ni, dan kalau seluruh sekalipun, tak seluruh lah kena sebut kan, seluruh, bukan Terengganu kita sebut mana, seluruh tu lah, kita Terengganu sebut seluruh juga. Seluruh ni Kelantan, kita Terengganu selora. Tak ada selora tau. Tak, seluruh ni Kelantan. Kalau Terengganu sebut macam mana? Gura tu lah gura. Kita Terengganu sebut seluruh juga. Kita Terengganu tak pakai perkataan seluruh tau. Gura tu lah mana seluruh. Mana ni? Gura lah. Kita kata lawak tau. Jenaka. Seluruh. Kita nak baca warna sing lang waw ra alif. Seluruh. Seluruh. Dan kalau seluruh sekalipun benar juga. Walaupun Nabi tu gurau, benar. Kita i'tikad hak Nabi gurau tu pun benar. Mana Nabi gurau, contohnya Nabi gurau dengan orang tua, bahawa orang tua tak masuk syurga. Menangislah kawan orang tua ni. Dah ikut Nabi, ingat boleh masuk syurga. Tiba-tiba Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Nangis orang tua tu, baru Nabi cerita semula, tak masuk syurga dalam rupa tua jadi muda belaka, umur 33 belaka. Maknanya hak Nabi gurau tu, orang tua tak akan masuk syurga, bohong ke tak? Tak bohong, betul lah. Betul lah. Tak masuk syurga atas rupa tua. Maknanya hak Nabi gurau sekalipun, hak Nabi gurau benda yang sebenar. Kita ni kalau gurau dicampur dengan ngaruk lah. Ngaruk. Jadi hak Nabi gurau pun sebenar, kita kena i'tikad seumpama tu. Makna apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW, kita wajib i'tikad bahawa benar sekaliannya, walaupun hak keluar daripada lidah Nabi itu berbentuk gurau sekalipun, benar juga. Orang tua tak masuk syurga, benar. Benar macam mana? Orang tua tak masuk syurga atas rupa tua, akan dimuda sama je, sebaya je umur. Dia gitu. Ada ni. Dan wajib kita i'tikad mereka itu rasul, benar pada dakwa, pada pengakuan jadi rasul dan jadi nabi. Hak terdahulunya bicara berkaitan dengan sifat yang wajib pada akal bagi rasul. Yang pertama, sidik. Kita minggu lepas cerita dah, antara wajib pada akal, kemudian wajib pada syarak. Kemudian dia punya pengecaman dia wajib pada akal. Selepas daripada wajib itu, bagi ataupun pada. Wajib bagi Rasul, wajib pada Rasul, wajib bagi Allah, wajib pada hak Allah Ta'ala. Wajib bagi, wajib pada pengecaman bahawa itu wajib aklan, wajib pada akal. Kalau wajib atas, itu wajib syar'an. Itu pengecaman dia, kaedah dia gitu.
Wajib pada, wajib bagi ataupun wajib pada adalah wajib akal. Wajib atas adalah wajib syarak. Jadi tajuk besar tu hak garis itu, wajib bagi Rasul 4 perkara, 4 sifat. Wajib bagi Rasul maksud apa? Maksudnya sifat yang wajib pada akal bagi Rasul. 4 sifat. Kemudian hak wajib syarak ni kita berpegang bahawa Rasul benar. Itu hak wajib syarak atas kita. Dia berkaitan dengan wajib pada akal ini, hukum akal menjadi wasilah. Menjadi wasilah, apa panggil wasilah ni? Tangga, jalan kepada pegangan hak wajib syarak berpegang Rasul benar. Jadi nak berpegang Rasul benar ni kuk jalan mana? Kuk jalan akal. Hak dahulunya berpegang hak wajib pada syarak ni jalannya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita yang tak erti Quran ni pakai wasilah tangga jalan adalah hukum akal. Tapi hukum akal ni yang disusun oleh ulama-ulama muktabar yang tak lari daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana wasilah tangga macam contohnya lah, kita mengaji kaedah sifat 20 hukum akal. Itu adalah wasilah tangga kepada pegangan kita mengenal Allah dan mengenal Rasul tu lah. Adapun hak terdahulunya mengenal Allah, wasilah tangganya direct kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni wasilah tangga jalan. Hak Allah Taala perintah wa bataru ilaihil wasilah. Mana kena cari wasilah tangga jalan. Jadi tangga jalan nak pergi kepada pegangan berkaitan dengan sifat Rasul. Wasilah ni adalah melalui hukum akal. Fikir cara akal. Rasul ni yang menyampaikan agama, suluh ku akal, pastilah Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama, pasti Rasul ni Rasul yang benar, yang tidak dusta. Akal tak terima, Allah Ta'ala memilih manusia untuk menjadi Rasul utusan ni di kalangan orang yang pendusta, akal tak terima. Maka mustahil pada akal Rasul ni pendusta, kazib. Mana wajib pada akal mestilah Rasul ni di kalangan orang yang benar. Ni hukum akal. Kita pun berpegang di akidah kita Rasul benar. Kita berpegang di akidah kita Rasul tidak dusta. Itu wajib syarak atas kita. Kemudian Rasul tu sendiri, atas diri Rasul sendiri bercakap benar. Itu wajib syarak atas Rasul. Ada ni? Yang kita berpegang Rasul tu benar, wajib syarak atas kita. Sebaliknya Rasul sendiri bercakap benar, Rasul sendiri amanah, Rasul sendiri menyampaikan wahyu yang diperintah kepada Rasul menyampaikan, itu kewajipan syarak atas Rasul. Sebab Rasul pun ada kewajipan syarak dan ada larangan syarak. Cuma Rasul ni maksum, terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang pada syarak. Maknanya Rasul pun ada larangan, cuma terpelihara. Gitu. Faham tak ni? Makna Rasul ni ada hukum jugalah. Hukum ni wajib bagi Rasul. Atas Rasul ni ada hukum. Hukum ni sunat atas Rasul. Terkadang ummahnya sunat, Rasul hukumnya wajib. Ibadah korban contohnya. Ummahnya sunat, Rasul tak sunat, wajib. Itu contoh. Faham tak ni? Makna di Rasul pun ada hukum syarak. Kita ni ada hukum syarak, suruhan dan larangan. Yang menyampaikan kepada kita adalah Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasul ni macam kita juga, ada hukum syarak, ada suruhan dan larangan. Siapa Rasulullah? Kepada Nabi SAW. Nabi sendirilah. Sebab Nabi ni menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Bukan Nabi menjadi Rasul bal ila nafsih. Nabi menjadi Rasul kepada diri Nabi sendiri. Sekarang Nabi kita menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Kepada jin dan manusia. Yang mana menjadi Rasul kepada jin ni hanya Nabi SAW. Nabi-Nabi lain hanya menjadi Rasul kepada manusia sahaja. Adapun Nabi SAW menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Nabi Rasul yang terdahulu hanya menjadi Rasul kepada manusia sahaja. Kemudian di kalangan jin ada tak Nabi Rasul? Tidak ada. Tapi Nabi menjadi Rasul kepada jin ni pun pada furung agama. Pada perintah semayam, pada perintah puasa, pada perintah haji. Adapun pada usuluddin, jin ni ditaklifkan syarak pada usuluddin berpegang daripada asal kejadian, bukan bergantung kepada diutuskan Nabi SAW. Jadi Nabi menjadi Rasul kepada jin ni pada furung agama. Perintah semayam, perintah puasa. Pada usul agama, usuluddin, pegangan, jin ditaklifkan dengan pegangan daripada asal dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan terhenti atas diutuskan Nabi SAW. Jadi Nabi menjadi Rasul bahkan pada diri Nabi sendiri. Jadi atas Nabi ni ada kewajipan, ada suruhan syarak dan ada larangan. Tapi Nabi SAW ni maksum. Tanda ni. Jadi Nabi bercakap benar, kewajipan syarak atas Nabi. Nabi amanah, kewajipan syarak atas Nabi. Nabi menyampaikan, kewajipan syarak atas Nabi. Nabi fatanah, itu tidak ada hukum di situ. Sebab fatanah bukan perkara yang ikhtiariyah. Ini saya sebut dah sebelum ni. Sidik, amanah, tabligh adalah perkara yang ikhtiariyah. Pilihan. Pilihan untuk bercakap benar, pilihan untuk bercakap bohong, pilihan untuk amanah, pilihan untuk khianah, pilihan untuk menyampaikan, pilihan untuk menyembunyikan. Jadi benar-benar amanah tabligh ni adalah perkara yang ikhtiariyah, pilihan. Maka ada kewajipan syarak atas Rasul. Adapun fatanah bukan perkara yang ikhtiariyah. Maka tidak ada hukum di situ. Tidak kata bila Nabi ni fatanah, Nabi ni cerdik, maka Nabi boleh pahala. Ada tak? Fatanah tidak ada kewajipan syarak. Kewajipan syarak hanya atas kita. Kita wajib berpegang Rasul fatanah. Kewajipan syarak atas kita. Ini kena beza sikit lah. Kewajipan akal atas kita, kewajipan syarak atas kita, kewajipan syarak atas Rasul sendiri. Jadi dari segi hukum akal, hukum akal Rasul ni akal ni pastilah di kalangan yang sidik, yang benar. Akal tak terima Rasul ni di kalangan orang yang pendusta. Ni hukum akal. Maknanya sidik Rasul wajib pada akal, dusta Rasul mustahil pada akal. Adapun kalau kita bukan, kalau kita ni bercakap benar dari segi hukum akal. Ni nak ikut lain sikit lah. Nak tengok kita nampak tak fikir ikut cara akal. Sekarang hukum akalnya kita suluh melalui akal. Rasul pastilah bersifat dengan sifat benar. Wajib pada akal Rasul benar. Dusta Rasul akal tak terima sama sekali. Maka akalnya memutuskan bahawa mustahil Rasul dusta. Ada ni. Jadi hukum akal ni suluh melalui akal lah. Nilai melalui akal. Fikir akal. Rasul pilihan Allah ni pastilah bercakap benar.
Kalau dusta, akal tak terima. Maka bila akal suluh seumpama tu, keluarlah hukumnya wajib pada akal rasa benar, mustahil pada akal rasa dusta. Itu rasa kita pula bercakap benar kita, bercakap dusta kita, hukum akal. Hukum syarak wajib kita cakap benar. Hukum syarak haram kita berdusta. Itu hukum syarak atas kita. Kalau kita berpegang rasa benar, hak tu bab pegangan. Kita bercakap benar, tidak cakap dusta, itu bab syariat zahir. Jadi banyak sangat. Yang saya sebut permulaan tadi itu hak kewajipan pegangan. Kita wajib berpegang di akidah rasa benar. Kita wajib berpegang di akidah rasa tidak dusta. Itu kewajipan syarak pada usuluddin. Kita bercakap benar adalah kewajipan syarak pada hukum fiqh, hukum zahir. Hukum zahir, kita wajib cakap benar. Haram kita cakap bohong. Ada ni. Tu hak wajib syarak pada furu' agama. Hak kita berpegang rasa benar itu wajib syarak usuluddin kita. Kita sendiri ni bercakap benar. Wajib syarak pada furu'uddin. Kita diharamkan bercakap bohong. Itu larangan pada furu'uddin, cabang agama. Hukum zahir fiqh. Tahu sangat tu. Cuma kadang-kadang kita campur aduk tapi terfaham. Hak kita berpegang rasa benar itu usuluddin, akidah. Yang kita sendiri wajib bercakap benar itu wajib pada furu' agama. Bercakap bohong dusta itu maksiat lidah dia panggil. Bercakap bohong itu maksiat lidah, maksiat hukum zahir. Cuma saya pergi sikit tadi ni dari segi hukum akal. Hukum akal. Kita cakap benar, cakap dusta, hukum akalnya wajib ke, mustahil ke, harus. Ini suluh fikir hukum akal. Kita ni. Rasul, kita suluh hukum akal, wajib rasul benar, mustahil rasul dusta pada akal. Itu rasul. Kalau kita cakap benar ni dari segi hukum akal, hukum syarak wajiblah cakap benar, haram dusta tu hukum fiqh tu, hukum syarak hak furu' agama. Ni hukum akal kita ni. Kita cakap benar ni dari segi hukum akal wajib. Akal tak terima kita cakap dusta. Ni kita cakap benar tu wajib pada akal. Akal tak terima sianu cakap bohong. Akal. Hukum syarak tu bab lain tu. Kita wajib bercakap benar, haram kita cakap dusta tu hukum syarak. Bab fiqh, bab furu' agama, bab lidah. Suka akal. Kita ni cakap benar dari segi hukum akal ni wajib ke, mustahil ke, harus. Wajib pada akal. Berarti kalau orang tu cakap dusta, akal tak diterima. Tak diterima. Kita ni, ummah ni lah kita ni. Hak wajib benar tu hukum akal, hak rasul cakap benar tu wajib pada akal. Kita ni cakap benar harus pada akal. Harus mana apa? Cakap benar akal boleh terima. Sekali-sekala bohong, pelik apa manusia? Akal tak boleh terima bohong. Akal boleh terima seseorang ini bercakap benar, akal boleh terima. Seseorang ni bercakap bohong, akal boleh terima. Terima kedua belah, dia panggil harus pada akal. Harus pada akal ni. Jangan salah faham pula. Harus syarak. Nah harus syarak bercakap dusta. Siap gitu. Hak tu bab syarak bab lain. Hukum syarak kita wajib bercakap benar. Hukum syarak kita diharamkan bercakap dusta tu hukum syarak. Kalau saya tanya hukum akal. Ni. Dah penting kau tu. Dah penting. Cuma nak tengok. Boleh beza ke dah.
Hak mula tadi yang pertama wajib pada akal, rasul benar, mustahil pada akal, rasul dusta. Itu hukum akal. Kita pun berpegang di akidah kita, rasul benar. Kita berpegang di akidah kita, rasul tidak dusta. Itu kewajipan syarak atas kita, usuluddin, pegangan. Di rasul sendiri bercakap benar, itu kewajipan syarak atas rasul. Anda kita duduk ngaji ni dalam pembicaraan sifat rasul 4 perkara ni. Pergi pula kepada kita ni, kita bercakap benar wajib pada syarak, bercakap dusta haram pada syarak. Itu bahagian kita. Kita tahu hukum tu. Cuma segi tadi dari segi hukum akal, kita ni bercakap benar dari segi hukum akal, wajib kepada akal. Kalau kata kita bercakap benar ni wajib pada akal, berarti kalau kita cakap dusta, akal tak terima sama sekali. Begitu? Akal terima, manusia. Bukan maksum pun, bukan Nabi Rasul. Nabi Rasul akal tak terima kalau dusta. Tapi kalau manusia biasa, cakap benar, akal boleh terima. Cakap dusta, akal boleh terima. Manusia, bukan maksum. Maknanya, cakap benar, kita ni adalah harus pada akal. Cakap benar pun akal boleh terima, cakap dusta pun pelik apa manusia. Kan? Ni panggil nak memikir sikit lah. Tak erti ni pun tak apa. Cuma kita kalau tanya, kita bercakap benar ni dari segi hukum akal, wajib ke mustahil ke harus? Wajib cakap benar. Wajib cakap benar tu wajib syarak. Cakap benar boleh pahala, cakap dusta haram, berdosa. Tu hukum syarak. Hak tanya ni hukum akal. Hukum akal. Kita ni, seseorang ni, bukan Nabi, bukan Rasul ni, bercakap benar, akal boleh terima. Orang baik cakap benar lah. Cakap dusta, akal boleh terima. Baik tak baik pun tidak maksum. Ada ketikanya, ada juga dia capu-capu sikit, hak bohong dia tu. Ada ni. Sebab apa? Dah, tidak maksum. Tapi banyak cakap benar, sebab dia orang baik. Tapi, akal boleh terima tak? Orang hak cakap benar, dia cakap bohong. Akal boleh terima. Sebab manusia biasa yang tidak maksum boleh terima akal cakap benar, boleh terima akal cakap dusta. Dipanggil cakap benar kita ni adalah harus pada akal. Benar Rasul wajib pada akal. Gitu. Tak nampak lagi? Dia banyak-banyak sipang pergi sesat tau. Masuk kot tu lagi, kot ni pula, kot tu pula, kot ni pula. Sesat. Tak sesat dah GPS ada kan? Buat datang molek. Sebenarnya kita tak pelik pun, cuma kita tak boleh nak cerita gitu je. Cuma kita semabur ke ukur syarak. Orang tanya, kita ni manusia biasa ni bercakap benar dari segi ukur akal ni wajib ke harus ke mustahil? Wajib cakap benar. Tu wajib ukur syarak. Hukum akal. Akal boleh terima dia cakap benar? Boleh, akal boleh terima. Akal boleh terima tak sekali-sekala dia bohong? Akal boleh terima. Atau panggil harus pada akal, bercakap benar. Harus pada akal, bukan harus pada syarak. Pada syarak wajib cakap benar. Haram cakap dusta. Itu hukum syarak. Ni tambah ni nak terbuka je. Fikiran kita bukan kata nak menyusahkan. Ada orang dia kata ke kaedah sebab 20 ni sengaja nak menyusahkan orang. Supaya apa? Supaya maknanya dia je pandai, barulah dia ada hebat. Dia tak ambil orang lain pandai sama, dia kata. Lepas tu dia menyusahkan. Tak ni, nak buka ilmu. Nak buka ilmu. Jadi hak wajib bagi Rasul bukan wajib pada akal. Yang pertamanya sidik. Erti sidik ni benar sekalian perkataan mereka itu. Sekarang perkataan ni lah. Mana sekarang perkataan? Perkataan yang pertama pada dakwa pengakuan menjadi Rasul. Mana itu perkataan? Mana perkataan mereka itu? Cerita-cerita perkara gaib. Perkataan Rasul juga.
Mana perkataan mereka itu termasuk bergurau. Perkataan mereka itu juga benar walaupun bergurau sekalipun. Benar. Benar sekian perkataan mereka itu. Dan makna benar itu kita baca minggu lepas berbetulan dengan hak sebenar. Berbetulan dengan hak sebenar dia terima gitu. Apa dia benar-benar ni? Berbetulan dengan hak sebenar. Dia benar-benar ni mutabaqatul khabari lil waqi'. Mutabaqatul khabari lil waqi'. Mana apa ni? Berbetulan, bertepatan antara cerita dengan waqi' dia panggil. Apa dia waqi'? Ni. Waqi' ni hak sebenar-benar itulah waqi'. Nafsul amri tu. Waqi', nafsul amri, haqiqah sama makna. Waqi' hak berlaku tu macam mana? Nafsul amri, diri perkara tu macam mana? Haqiqah sebenar-benarnya macam mana? Jadi sidik ni bertepatan antara cerita dengan hak berlaku. Gitu lah dia panggil benar. Bertepatan antara cerita dengan apa yang berlaku. Apa yang berlaku dia panggil waqi', atau dia panggil nafsul amri, atau dia panggil haqiqah dia panggil. Jadi apabila cerita tu mutabaqah ni ditemu sini dengan berbetulan. Berbetulan kalau kita panggil gak bertepatan. Bertepatan. Berbetulan, bertepatan. Bertepatan cerita dengan apa yang berlaku. Itu benar. Keadaan ni. Maknanya kalau khabar cerita kita tiba-tiba tidak bertepatan dengan apa yang berlaku, dia panggil kazib. Apa yang kita cerita dengan apa yang berlaku lari tak sama, dia panggil kazib lah. Walaupun apa yang kita cerita tu dengan apa yang berlaku tu tak serupa lari, kita tak sengaja sekalipun, dia panggil dusta, cuma tidak berdosa. Ni kalau kita cakap benda-benda yang berlaku lah. Kita cakap benda yang berlaku. Ada berlaku kemalangan. Orang tanya kita, macam mana dengan hak kemalangan tu? Cedera ke, mati ke? Kita pun ceritalah. Cedera pula berapa orang, kita pun cerita. Tiba-tiba apa yang kita cerita tu dengan hak waqi' yang berlakunya tak tepat. Dia panggil kita dusta, kazib. Kazib lah tu. Tapi kita tak sengaja ingat ke, mana tak berdosa, tapi panggil dusta. Cuma kita apabila hak kita cerita tu salah, orang kata kamu tadi cerita tak betul tu, kamu dusta. Kita kata saya tak dusta, saya tak sengaja. Ya, kamu dusta, cuma tak sengaja, maka tak berdosa. Tapi namanya dusta. Apabila cerita kita dengan apa yang berlaku ni tak sama lari, maka nama dia dusta. Tapi oleh kerana tak sengaja, tak berdosa. Gitu je lah. Benar-benar ni masuk apa benar? Masuk benar ni mutabaqatul khabari lil waqi', mana bertepatan cerita dengan apa yang berlaku sebenar. Itu panggil benar. Kan? Ni kitab ni nak ditikan takrifan benar. Dah kita faham gitu, ada benar dah. Dia cerita dengan yang berlaku sama, benar. Dia cerita apa yang berlaku lari, bohong lah. Gitu je lah. Dia cuma ni bicara hukum lah. Bicara hukum. Dia bercakap sebenarnya apa dia cerita tu tak betul pun. Dia nak betul-betul nak bohong. Misalnya kita kata. Tapi cek kemudian apa dia cerita tu kena betul. Tetap berdosa. Walaupun sebenarnya dia panggil di situ benar. Dia cerita, memang dah dia tujuan dia nak bohong. Dia pun ceritalah. Tiba-tiba yang dia cerita tu sebenarnya yang berlaku.
Kalau bertepatan, itu panggil benar situ. Tapi berdosa sebab apa? Sebab niat di hatinya memang nak cerita benda tak sebenar. Cuma kebetulan sebenar. Jadi nak panggil sebenar sungguh ni, makna di zihing dia pun makna betul-betul nak cerita itulah. Bukan ada tujuan nak cerita sebaliknya. Dan yang berlaku pun begitulah. Apa panggil benar? Kalau dia cerita di fikiran dia memang nak cerita bohong. Tapi pada kharij dia, pada berlaku di luar ni, betul dia cerita. Nak panggil benar sungguh, dia cerita dengan tujuan untuk cerita benda sebenar dan berlaku tu pun kena sebenar. Panggil benar sungguh. Kalau dia cerita, niat dia cerita sebenar, berlaku sebaliknya tak sebenar, dia panggil kazib je. Sebab tak sebenar pada kharij dia. Tapi kalaulah pada kharij yang berlaku di luar ni bertepatan dengan apa yang dia cerita, tapi dia cerita tu tujuan dia cerita bukan nak cerita benda sebenar. Kebetulan begitu sebenarnya, dia panggil dusta. Walaupun yang berlaku tu adalah bertepatan. Sekarang dia cerita ni dia tahu sebenarnya pasal lain. Hak dia cerita ni dia hanya nak bohong saja. Tengok kemudian hak dia kata nak bohong tu kena hak tu sebenar, maka dia panggil orang ni bohong, walaupun apa yang dicerita tu tepat dengan apa yang berlaku sekalipun. Lepas tu nak panggil sebenar sungguh, dia cerita tu dengan tujuan nak cerita benda betul dan yang berlaku pun sama dengan apa dia cerita. Apa dia panggil benar? Dia cerita di zihing dia, di akal dia nak cerita benda sebenar, dia tak pernah bohong. Tiba-tiba yang berlaku tu tak betul dengan apa dia cerita, dia panggil kazib. Jadi nak panggil benar ni, dia nak cerita benda sebenar satu, dan apa yang berlaku tepat apa yang dia cerita, baru dia panggil benar. Dia cerita memang niat dia nak cakap betul, tak ada niat nak tipu-tipu, tapi berlakunya sebalik. Dia salah maklumat, maka dia panggil dusta. Cuma tak dosa sebab dia tak ada niat seumpama tu. Sebaliknya, dia cerita memang niat dia nak menipu. Hak dia tipu tu sebenarnya yang berlaku gitu. Dia ingat ketipu, tapi tengok periksa, hak dia cerita tu betul. Betul, aku ingat nak tipu ke dia. Maka dia panggil kazib juga, walaupun yang berlaku tu sebenar. Faham tak ni? Dia cerita niat di hati dia nak bohong. Faham tak ni? Tapi nyata kemudian apa yang dia cerita tu bertepatan. Kalau gitu panggil benar. Tak. Sebab dia niat dia nak bohong. Cuma kebetulan betul, tetap dia panggil bohong. Jadi nak panggil benar ni, dia kena zihing di hati dia, niat dia nak cerita benda sebenar, tak ada niat nak bohong, dan apa yang berlaku pun bertepatan dengan apa yang dia cerita, baru dia panggil benar. Dia gitu. Panjang cerita tu. Cerita panjang-panjang ni lah. Takut jadi tak nak ambil. Pernah berlaku gitu. Kita cerita nak main ke dia, nak bohong je, biar ke dia kena tipu. Dia gigi ada sungguh. Mana? Mana kita nak bohong dia? Gi lagi. Ada lagi tu. Ada lagi bahagian. Gi. Kita dia gi malu saja, tak ada dah. Kawan tu gi, boleh sungguh ke dia? Dia pun balik. Ada. Dah mau kata ada tadi. Aku nak tipu mung je. Nak kata mana tu? Kita tipu juga. Walaupun apa yang dia cerita ada tu, kawan tu gi memang boleh sungguh, tapi dia panggil dusta. Sebab dia niat dia nak dusta. Walaupun nyata kemudian apa dia cerita tu betul sungguh. Faham? Dia kata gi ada lagi, banyak lagi tadi. Gi ada lagi tu. Gi. Kawan tu pergi, tak ada dah khising balik. Tapi dia tak ada niat nak dusta. Tapi hak dia cerita tu tak betul. Kawan tu pergi tak ada dah bahagiannya habis licin dah. Dia panggil apa tu? Dusta. Tapi tak sengaja, tak berdosa. Hak benar sungguh, kita cerita ada lagi bahagian. Memang yang kita cerita memang niat kita niat sebenar,
Siapa di tempat tu memang ada sungguh, baru dipanggil benar. Baru dipanggil benar. Cuma kita ni kalau tak sengaja, kita tak katalah kita bohong. Saya tak bohong. Saya ingatkan ada lagi. Dia panggil bohong. Saya tak sengaja. Oleh kerana tak sengaja, tak berdosa. Situ je. Tapi panggilnya kazib, panggilnya dusta. Itu berkaitan dengan makna sidik, makna benar. Ini baru pergi pada pegangan kita. Pegangan kita hak ni wajib pada syarak. Wajib dan wajib kita i'tikad. Mereka itu rasul benar pada dakwa, pada pengakuan jadi rasul dan jadi nabi. Itu pertama-tama. Pertama-tamanya i'tikad benar pada pengakuan menjadi rasul dan menjadi nabi. Ini hak mula-mula sekali. Apabila kita i'tikad rasul yang mengaku jadi rasul ni benar ianya Rasulullah, ianya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, dan benar sekali perkara yang mereka itu menyampaikan kepada kita. Dah kita membenarkan pengakuan menjadi rasul, pastilah kita membenarkan sekali perkara yang mereka itu menyampaikan kepada kita, kepada ummah. Mari daripada mana? Pertamanya membenarkan pada dakwaan pengakuan mereka ni adalah Rasulullah. Kena i'tikad. Atau mula-mula sekali kena i'tikad bahawa pengakuan sebagai rasul adalah sebenar, ianya adalah sebenar Rasulullah. Kena i'tikad. I'tikad ni orang kafir Mekah tak lepas ni, termasuk Abu Talib sekalipun. Abu Talib sama, orang kafir Mekah sama, Nabi mengaku dia Rasulullah, Nabi mendakwa di Rasulullah, orang kafir Mekah tahu betul dakwaan tu. Abu Talib tahu betul pengakuan tu, tapi tidak i'tikad bahawa benar mereka itu sebagai Rasulullah. Ni tidak beriman ni. Mereka tahu tak bahawa pengakuan Nabi sebagai Rasulullah ni sebenar. Mereka tahu sebenar. Sebab apa? Sebab banyak berlaku di Nabi kitanya perkara-perkara yang mencari adah daripada lahir lagi dah. Dan perkara-perkara mencari adah luar biasa yang berlaku pada Nabi SAW, perkara yang orang Mekah maklum. Cerita yang masyhur. Maknanya kalaulah Rasulullah kemudian mengaku ianya adalah Rasulullah, tak pelik sangat-sangat. Sebab apa? Sebab banyak berlaku perkara yang mencari adah yang dipanggil irhas. Kita panggil mukjizat. Mukjizat ni selepas menjadi Rasulullah, berlaku perkara yang mencari adah dipanggil mukjizat. Berlaku sebelum dilantik di Rasul dia panggil mukjizat, dia panggil irhas. Irhas ni perkara yang mencari adah yang berlaku kepada seseorang Rasul sebelum dilantik menjadi Rasul. Gitu. Apa makna irhas? Irhas ni ginilah kalau kita sebut irhas ni. Apabila Rasulullah kemudian mengaku ianya telah dilantik menjadi Rasulullah, maknanya patut pun selama ni banyak perkara yang luar biasa berlaku kepada Rasulullah, kena akan dilantik menjadi Rasulullah. Itu dipanggil irhas. Apa maksud dia? Saya mengaji dulu pun tak ada. Dalam mengaji tak ada satu pun dalam kitab saya tulis terjemahan. Cuma irhas gitu je. Terjemahan di bawah tu tak ada. Tak ada terjemahan di bawah tu. Cuma fahamnya irhas ni apabila kemudian Rasulullah mengaku ia telah dilantik menjadi Rasul, manapun irhas ni, patutlah sebelum ni banyak perkara biasa yang berlaku kena Rasulullah akhirnya. Gitu. Sebab benda pelik-pelik yang berlaku ni tak berlaku pada orang biasa-biasa. Ni mesti berlaku kepada orang yang tinggi dah ni. Jadi apabila mengaku menjadi Rasulullah, patut pun. Itu dipanggil irhas. Makna irhas berlaku pada Nabi pada masa sebelum dia Rasul ni, maklum orang Mekah maklum. Nabi ke Syam, balik daripada Syam, tak kena panah pun, dituruti oleh awan. Orang maklum.
Sihir. Orang tahu Nabi tak belajar sihir. Orang Mekah tak akan kata Nabi sihir. Sebab Nabi tak belajar sihir. Ada ni. Itu kata maknanya Nabi ni mengaku menjadi Rasulullah. Orang kafir Mekah tahu. Betul orang Nabi kata. Bukan Abu Talib ni. Orang kafir Mekah pun tahu. Sama telah Abu Talib. Orang kenal betul-betul Nabi kita. Bukan di kalangan Yahudi Nasara, di kalangan orang-orang berilmu dengan Yahudi. Berjumpa dengan Nabi. Tengok je Nabi tu. Tak tanya soalan lagi. Tengok je. Itu Rasulullah. Sebab apa? Tandaan Rasulullah sudah dinyatakan dalam kitab Taurat dan Injil. Yang mana tandaan Rasulullah ni lah perkara pertama-tama yang mereka ubah. Sebab mereka tahu dah Rasulullah khatamun nabiyyin ni, penutup segala nabi ni adalah bukan di kalangan mereka. Mereka tahu dah. Atau mereka ubah mula-mula sekali adalah sifat Rasulullah nabi akhir zaman, nabi yang terakhir, penutup segala nabi. Tapi walaupun mereka ubah, mereka tahu ayat di situ sebenarnya ayat mana. Mereka tahu. Tanda ni. Jadi bukan hanya salah yang pertama mengubah kalamullah Taurat dan Injil. Hak orang alim mereka kemudian pun salah juga. Sebab apa? Mereka tahu ayat ni diubah. Mereka tahu. Mereka tahu ayat sebenarnya mana, mereka tahu. Mereka tahu ayat sebenar mana. Jadi bila mereka tengok je Nabi SAW, ya, betul. Ini betul Rasulullah. Ada ni. Mereka tahu benar. Sebab apabila masyhur bahawa di Mekah ada seseorang lelaki mengaku di Rasulullah. Jadi di kalangan orang alim Yahudi Nasara, pergi tengok ya kedai. Sebab mereka pun ternanti ni. Mereka berjumpa je, ya Rasulullah. Tengok muka tahu dah. Tanya soalan pula, jelas. Nabi kita Rasulullah. Tapi mereka tidak i'tiqad, mereka tidak percaya di hati. Mereka hanya tahu saja. Benar, betul. Hak Nabi kita mengaku sebagai Rasul, betul. Mereka tahu betul, tapi mereka tidak i'tiqad. Ini kena i'tiqad. Bukan hanya tahu betul saja. Jadi maknanya di kalangan orang alim Yahudi tahu. Di kalangan orang kafir Mekah sama telah Abu Talib tahu bahawa pengakuan Nabi sebagai Rasulullah ni betul. Tak ada dusta-dusta tapi mereka tidak i'tiqad. Mereka tidak berpegang di akidah bahawa benar pada dakwaan Rasul sebagai Rasulullah. Ada ni. Sebaliknya kita orang kemudian yang tak kenal pun Rasulullah SAW secara batang hidung lah, tak kenal. Mudah-mudah boleh i'tiqad di hati bahawa benar Nabi adalah Rasulullah, penutup segala Nabi. Itu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa taufik hidayah Allah, orang alim Yahudi yang tengok muka tu tahu dah betul, tidak i'tiqad bahawa Nabi adalah Rasulullah. Orang kafir Mekah yang hidup dengan Nabi ni, kawan lah, jiran lah, tidak i'tiqad di hati bahawa dakwaan pengakuan Nabi SAW ada diterima. Mereka tak terima pun, tak i'tiqad pun. Sampai ke Abu Talib sendiri pun tak i'tiqad. Sebab apa? Taufik hidayah milik Allah. Kita orang kemudian ni 1400 tahun lebih dah boleh percaya mudah-mudah, boleh i'tiqad mudah. Itu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kira Nabi SAW ni ada kata tak ada orang Mekah tidak i'tiqad bahawa Nabi Rasulullah, tidak ada. Sebab bukan cerita Nabi SAW, bukan cerita Abdullah, bukan cerita Abdul Muttalib, daripada atas lagi ni. Tu nenek Nabi ni orang-orang yang terkemuka belaka. Kalau kita baca dalam sejarah tu nenek Nabi ni yang menjadi raja-raja ni, mereka beritahu dah kepada orang ramai di kalangan lahir daripada generasi kami lah nak akan dilantik di Nabi. Mana tu nenek Nabi ni cerita dah. Sebab apa? Sebab cahaya ni sudah ada daripada tu nenek Nabi ni. Makna cerita akan lahir daripada keturunan ni akan menjadi rasul, cerita timbul dah sebelum tu. Sebelum Abdullah, sebelum Abdul Muttalib lagi. Ada ni. Jadi cerita turun sampai ke Abdul Muttalib, sampai ke Abdullah. Abdullah ni siapa?
lelaki yang paling baik di Mekah. Aminahnya siapa? Perempuan yang paling baik di Mekah. Ada ni. Maknanya ketinggian keluarga Nabi ni masyhur. Lahir Nabi pula, akhlak Nabi. Hak benda pelik dah ni. Hak berlaku pada Nabi ni. Akhlak Nabi pula dikenali dengan Al-Amin. Mana kalau pakai adat kata kok, bila Nabi mengaku dilantik menjadi Rasulullah kok, terima mudah-mudah. Tapi tidak ada taufik hidayah. 13 tahun, berapa ratus orang saja yang beriman. Bukan tak beriman, siap nak bunuh lagi. Sebab apa? Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kalau kita kemudian ni cerita benda sebenar orang tak terima, tak pelik. Kita baik pun kemudian dah. Macam mana orang nak pakai wah kita? Dia tengok, sujud surah pun baru cening barunya. Oh, nak cerita benda sebenar, benda baik. Allah, dia tu. Orang bakit habis tu. Mak ayah dia siapa? Mak ayah dia zaman dulu. Mana orang bakit habis tu? Ada pun hak Nabi nak bakit kat mana? Nak bakit keturunan? Tak boleh. Sebab apa? Keturunan yang mulia. Nak bangkit, Nabi masa muda-muda dulu kacau. Tak ada. Ke mana? Kita ni kemudian boleh jadi baik. Dia tu masa budak-budak cuy rambut tang je. Tengok. Orang akan cerita. Walaupun masa budak. Walaupun masa budak. Hak Nabi tak nak cerita. Imam masa budak sekalipun tidak pernah Nabi melakukan perkara yang salah. Terpelihara daripada lahir lagi. Bukan terpelihara selepas dilantik menjadi Rasul. Tu kata, adat kata, kalau tengok keadaan Nabi ni, tak ada orang Mekah yang tidak i'tikad bahawa Nabi ni adalah Rasul. Tidak ada. Tapi taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benar pada segala perkhabaran mereka itu, segala Rasul, daripada perkara yang gaib. Saya sebut tadi cerita Nabi SAW. Sekarang ni kita cerita bukan cerita sifat Nabi seorang, sifat sekian Rasul-Rasul dan sekian Nabi-Nabi. Apabila Nabi kita benar, kejap kita bukan Nabi kita benar, hak Nabi Rasul terdahulu siapa yang cerita? Nabi kita yang cerita. Jadi hak Nabi Rasul terdahulu pun bersifat macam Nabi juga, benar juga. Sebab kalau Nabi kita cerita berkaitan dengan Rasul-Rasul yang terdahulu, tiba Rasul terdahulunya dusta, jadi Nabi jadi dusta jugalah. Dia cerita kisah-kisah Nabi Rasul terdahulu yang dusta. Jadi bila Nabi ni benar, Nabi cerita hak Rasul-Rasul terdahulu pun, mana Rasul yang terdahulu pun benar juga. Ada ni. Sebab tu hak syahadah kita tu kan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu kan, ada golongan sesat tu. Ditolak syahadah yang kedua tu. Kenapa tolak syahadah yang kedua? Kalaulah pakai syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti hanya terima Nabi kita sahaja Rasulullah. Lepas tu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa nak letak mana? Dia ikut tu. Ni hak sesat ni lah. Hak sesat ada dalam rakaman, mati dah. Ditolak syahadah yang kedua. Sebab bila kita syahadah yang kedua, berarti kita hanya mengaku Nabi sahaja Rasulullah. Hak Nabi lain bukan Rasulullah. Apabila kita mengaku Nabi ni Rasulullah, Nabi kita ni cerita dak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Nabi kita cerita. Mereka pun Nabi Rasul lah. Pak Nabi kita cerita. Kenapa tidaknya? Bukan syahadah yang kedua tu macam syahadah yang pertama. Syahadah yang pertama nafi dan isbat. Dengan mana tidak ada Tuhan melainkan Allah. Adapun syahadah yang kedua, bukankah tidak ada Rasul melainkan Nabi Muhammad? Bukan. Tak sama tu. Dengan syahadah yang pertama, nafi dan isbat, dengan makna Allah jua Tuhan. Tapi syahadah yang kedua, bukan menafikan, bukan menyatakan hanya Nabi Muhammad Rasulullah, bukan. Syahadah yang kedua, bahawa sungguh Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi sebagai utusan Allah, Nabi cerita hak
kisah-kisah Nabi-Nabi Rasul terdahulu, berarti hak terdahulu pun Nabi Rasulullah juga. Kata dia ikut mana tu nak tolak syahadah kedua. Sebab kalau pakai syahadah kedua, berarti kita tolak Nabi Adam sebagai Rasulullah, tolak Nabi Ibrahim sebagai Rasulullah. Sebab apa? Sebab hanya mengaku Nabi Muhammad Rasulullah. Tak, kita bukan mengaku Nabi Muhammad je Rasulullah. Cuma kita mengaku Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Apa yang Nabi bawa, kita mengaku belaka. Kita naik saksi belaka. Nabi cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita naik saksi juga bahawa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Rasulullah. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad yang cerita kan. Jadi maknanya kita cerita hak ni sifat sekian Rasul. Bukan hanya cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar pada segala perkabar mereka itu daripada perkara gaib. Mana seperti ia Rasul cerita perkhabaran anbiya dahulu, nabi-nabi terdahulu, benar. Ni pergi pada Nabi kita pula ni. Dan perkhabaran qiyamah, syurga, neraka dan lainnya, benar. Dan kalau seluruh sekalipun, Allah nak baca kan. Dan kalau seluruh sekalipun, walaupun gurau sekalipun, benar juga. Dan mustahil lawannya, lawan sidik, iaitu dusta. Kita pegang kejak di akidah Rasul benar, kita pegang dia kejak di akidah dusta Rasul, dok sama sekali. Dalil sidik. Kalau dusta mereka itu, nescaya dusta pula khabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maklumlah, pegangan wajib bersertakan dengan dalil. Ini dalil akal, dalil ayat Al-Qurannya, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh Rasulullah. Itu dalil ayat Al-Quran. Dalil Quran, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar oleh Allah Ta'ala dan telah benar oleh Rasulnya. Rasul bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 10. Muka surat 10, baris yang ke-17 daripada atas. Baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ditanya daripada anbiya, daripada menyampaikan risalahnya, dan ditanyakan orang yang mukmin daripada amal mereka itu, dan ditanyakan orang bid'ah daripada agamanya, dan ditanyakan orang yang kafir daripada mendustakan segala rasul, dan ditanya daripada anbiya atas menyampaikan risalahnya. Ini hak berkaitan dengan hisab. Hisab ada kira bicara, yang mana ketika hisab ni akan ditanya akan Rasul, anbiya atas menyampaikan risalahnya. Jadi kalaulah di kalangan manusia yang nak menafikan kekufuran mereka ke contohnya, maka Rasul akan menjadi saksi bahawa Rasul sudah menyampaikan, cuma mereka sahaja yang tidak menerima. Mana orang kafir ni yang tidak menerima. Sebab orang kafir ni nak lepas eloh masa hisabnya, seolah-olahnya agama ni Rasul tidak sampaikan, seolahnya gitu.
Maka Nabi lah menjadi saksi pula bahawa Nabi sudah menyampaikan agama. Tetapi mereka yang tolak. Ada ni. Ditanya Nabi berkata menyampaikan risalah. Jadi hisab ni untuk menzahirkan keadilan. Makna orang kafir yang kena seksa tu, yang kena seksa berkekalan, dia tak ada alasan dah. Dia tak ada alasan dah. Sebab apa? Sebab sudah didatangkan segala saksi yang menunjukkan bahawa mereka itu dusta. Walha Allah Ta'ala mengetahui segala-gala perkara. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala. Kenapa perlu lagi hisab kira apa semua? Hisab kira ni walha catatan siap dah belaka, tapi dibicarakan. Orang kafir ni tak akan mengaku. Orang yang melakukan maksiat pun tidak akan mengaku maksiat yang dilakukan. Akhirnya lidahnya ditutup. Yang berbicaranya anggota-anggota yang lain yang mensaksikan atas maksiat yang dilakukan. Jadi lidah ni nak dusta ni masa mana ni? Masa hisab. Jadi masa kira bicara ni bukan hanya jatuh hukum dah. Mana boleh lagi nak bercakap. Bila boleh bercakap ni lah orang kafir dia nak cerita seolah-olahnya agama tidak sampai kepada mereka. Maka akan ditanya akan nabi-nabi atas menyampaikan risalahnya. Nabi siapa ada agama, Nabi siapa, cuma mereka yang tolak. Dan ditanyakan orang yang mukmin daripada amal mereka itu. Hak ni bicara berkaitan dengan hisab ni. Bicara berkaitan dengan hisab, yang mana hisab ni bersalah-salahan. Ada hisab yang ringan, ada hisab yang berat. Hisab yang ringan ni hisab secara reka-reka. Hisab yang berat ni hisab satu-satu, kira bicara satu-satu, melainkan mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Mereka yang masuk syurga tanpa hisab, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhul jannata min ummati sab'una alfan laisa alaihim hisab. Nabi kata, di kalangan ummahku masuk syurga, di kalangan ummahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 ribu tiada atas mereka itu hisab, tak ada hisab. 70 ribu tak ada hisab. Kemudian dikatakan bagi Nabi SAW supaya Nabi minta tambah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya Nabi minta tambah. Nabi pun minta tambah hak daripada 70 ribu tadi. Maka Nabi pun kata, fazadani ma'a kulli wahidin minas sab'ina alfan. Maka ditambahkan bagi aku serta tiap-tiap seorang daripada 70 ribu ni 70 ribu pula. Bukan 70 ribu tambah 70 ribu jadi 140 ribu je. Mana ni? Sekarang minta tambah. Hak ditambah kepada Nabi ni, untuk ummah Nabi ni, ditambah ni bukan Nabi kata mula-mulanya masuk syurga di kalangan ummah aku 70 ribu tidak ada hisab. Kemudian dikata kepada Nabi supaya Nabi minta tambah. Bila Nabi minta tambah, maka ditambah akan aku. Nabi kata tambah ni bukan tambah 70 ribu. Kalau tambah 70 ribu, hak asalnya 70 ribu jadi 140. Ditambah fazadani, maka ditambah akan daku ma'a kulli wahidin minas sab'ina alfan, daripada tiap-tiap satu daripada 70 ribu ni tambah sab'ina alfan, 70 ribu. Bukan 70 ribu tambah 70 ribu, tambah 70 ribu daripada tiap-tiap seorang dari 7 ribu. Ada dalam FB rasa bila kuliah bila tahu, ada orang dia masuk situ, betul tak betul wallahu alam lah,
bilion. 4.9 bilion. Tu. Dan betul-betul saya hanya tengok dalam FB. Bila saya sebut kata 70,000 kena kali 70,000. Bukan 70,000 capur 70,000. Kalau 70,000 capur 70,000 hanya 140,000. Mana tiap-tiap seorang daripada 70,000 yang pertama tu 70,000. Jadi 70,000 kali 70,000. Jadi jumlah dia tulisnya 4.9 bilion. 4.9 bilion. Ramai tu daripada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ummah Nabi ni kita maklumlah, ummah yang paling ramai. Setakat sekarang ni ada dah orang yang kan orang banyak mengkaji menghitung kan tau. Ada orang mengkaji menghitung siapa ke bumi, dia kata berapa bilion tahun. Oh dia kira kok mana dah tahulah tu. Mana ada tak orang yang menghitung ummah Islam daripada masa Nabi sampai sekarang ramai mana sebenarnya? Ada? Sekarang ummah Islam ada 2 bilion. Dunia ada berapa bilion? 7 bilion tau. 8 bilion ke apa? Dunia. Tak tahu jumlah. Berapa bilion? Ni penduduk dunia sekarang. Berapa bilion? Umat Islam berapa bilion? Berapa bilion? 7 bilion. Oh, semua sekali. 7 bilion. Umat Islam 2 bilion. Jadi umat Islam lebih daripada 1/4 lah. 2 bilion sekarang. Faham tak ni? 2 bilion sekarang ni, kalau kita katalah tak bergerak lah 2 bilion sekarang. Tak bergerak apa? Hari-hari mati, hari-hari dilahirkan. Hari-hari mati, hari-hari dilahirkan. Kita kata sekarang lah. Kita kata 2 bilion sekarang. 2 bilion ni, hak mati selesai 2 bilion tu. Tapi hari-hari lahir. Maknanya kalau kata 2 bilion naik lebih sikit, tak naik banyak mana? Tak naik banyak mana lah sebab ramai pula hak mati. Tiap-tiap hari mati, tiap-tiap hari lahir, tiap-tiap hari mati, tiap-tiap hari lahir. Pada masa sekarang ni, masa-masa sekarang ni, hak dia kata 2 bilion ni. Makna umat Islam lahir tiap-tiap hari ramai mana? Tak ada kajian tu. Daripada Nabi SAW bukan sampai qiyamah, sampai sekarang. Hak di kalangan umat Islam ni ramai mana? Hak ni hak masuk syurga tanpa hisap ni 4.9 bilion. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan masuk syurga tanpa hisap. Kalau kena hisap pun mudah-mudahan hisap yang ringan. Termasuk dalam ayat fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura tu. Mudah-mudahan masuk situ dah apa dah. Dia orang yang terima catatan amalan ni orang yang dihisapkan. Orang yang masuk syurga tanpa hisap tidak akan terima catatan amalan. Yang terima catatan amalan ni hak dihisapkan. Jadi yang hak dalam ayat fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira ni akan dihisapkan dengan hisap yang sedikit je, yang yasir je, yang ringkas je. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan pergi mereka kepada keluarga mereka beriman dengan sukacita. Hak hisap yang ringan ni syurgalah jawapan dia. Hak ni hak hisap, hak terima catatan amalan. Hak 4.9 bilion ni pula ni, hak ni tak ada terima catatan amalan. Dah masuk syurga tanpa hisap. Kemudian Nabi minta tambah lagi. Bukan setakat tu sahaja. Maka ditambah dengan bilangan yang tidak terhingga. Ramainya di kalangan ummah Nabi yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi ramai mana sebenarnya ummah Nabi yang Islam daripada masa Nabi sampai pada masa sekarang?
Yalah, 2 bilion sekarang hari-hari lahir di kalangan umat Islam berapa ramai pula? Hak daripada 2 bilion tu. Hari-hari lahir. Tapi kenapa tak bertambah dengan cepat? Sebab mati pun hari-hari. Ni kalau tengok sini pula, maka besarlah harapan kita kepada rahmat Allah dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena kira pula, yang kena hisap pula ada bagai-bagai, timbul pula takut kita akan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita maklum kan, kita ni satunya harap, satunya takut. Kena letak molek dua ni. Orang tengok sini 4.9 bilion masuk syurga tanpa hisap. Hisap pun kalau terima catatan amal belah tangan kanan pula, hisap yang mudah-mudah pula. Syurgalah juga jawapan dianya. Kalau hisap hak berat-berat pun, sama masa Nabi pula bagi syafaat. Panjang cerita tu. Nabi pula bagi syafaat. Mana tengok situ kok besarlah harapan kita. Tapi jangan lupa kena imbangkan dengan takut. Kena imbang dengan takut kita akan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanyakan orang yang mukmin daripada amal mereka itu. Ditanyakan orang yang mukmin. Sebab bicara akhirah adalah bicara iman. Bicara akhirah adalah bicara iman. Ni. Di Islam ni bicara hukum dunia. Bicara hukum dunia. Bicara akhirah adalah bicara iman. Khatimah di kesudahan pun bicara iman. Khatimah kita, penghujung kehidupan kita, sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun perkiraannya adalah iman. Barzah kira iman, Masyar kira iman, hisab pun dikira berkaitan dengan iman. Ni hak iman, hak akidah ni. Hak nombor satunya. Islam itu perkara agama yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Islam ni adalah perkara yang bawa kita keselamatan di dunia. Selamat kita. Tapi nak selamat dunia serta akhirah, Islam yang beriman. Kalau Islam saja imannya tidak ada, hanya Islam tadi menyelamatkan seseorang atas dunia. Sebaliknya nak selamat dunia dan akhirah, dikena Islam dan iman. Selamat akhirah pun selamat daripada kekal neraka. Nak selamat daripada neraka, Islam, iman dan ihsan. Kena letak molek tu. Ini ketiga-tiga ni bahagian agama untuk selamat kita dunia dan akhirat. Nak selamat sungguh-sungguh kena ada 3 tu. Islam saja selamat atas dunia. Nyawa terpelihara, harta terpelihara. Selamat. Orang tak boleh nak kosek dia ni. Nak selamat dunia dan akhirat, Islam dan iman. Iman semata-mata di hari akhirat hanya selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak selamat daripada neraka Jahannam, Islam, iman dan ihsan. 3 tu. Ada ni. Ihsan itulah yang menyelamatkan kita daripada neraka Jahannam. Iman menyelamatkan kita daripada kekal neraka Allah yang 6 lapis. Kita maklum kan, neraka ada 7 lapisan. Lapisan atas sekali neraka Jahannam. Lapisan bawah sekali neraka Hawiyah. 2 tu kita tahulah nama dia 2 tu. Di neraka ni banyaklah. Neraka Lazar, neraka Hutamah, neraka Sa'ir, neraka Sakar, neraka Jahim. Tapi kita biasa sebutnya neraka Jahannam, neraka lapis yang paling atas. Neraka Hawiyah, neraka lapis paling bawah, tempat seksaan orang kafir munafik.
Munafik ni kafir, kekal neraka selama-lamanya. Bukan setakat kekal neraka selama-lamanya, neraka lapis paling bawah sekali, neraka hawiyah. Atas tu neraka Jahannam, neraka tempat keseksaan kepada orang mukmin yang derhaka kepada Allah, tidak ada ihsan. Jadi Yahudi ke Nasara ke semua berhala ke, atas lagi daripada neraka hawiyah untuk orang munafik. Jadi untuk selamat dari neraka Jahannam tu, pergi kepada ihsan, mengerjakan segala suruhan Allah, meninggalkan segala larangan Allah zahir dan batin yang menyelamatkan daripada neraka Jahannam. Jadi nak selamat dunia dan akhirah, akhirah nak selamat dari neraka Jahannam, Islam, iman dan ihsan. Tapi kalau Islam saja, selamat atas dunia sahaja. Bagang akhirah tidak ada. Akhirah cerita berkaitan dengan iman. Persoalan barzah pun bertanya berkaitan dengan i'tiqad, pegangan. Yang pertama-tama ditanya, "Man rabbuk?" Siapa tuan kamu? Allahu Rabbi, Allah tuan aku. Apa makna Allahu Rabbi, Allah tuan aku? Kesemua ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjawab Allahu Rabbi? Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Sebab asas kepada tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada zat, kita orang Islam. Allah Tuhan yang satu. Mengesakan Allah pada sifat, itu tetap dah. Mengesakan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Allah Tuhan, benar Rabb, Tuhan yang memiliki, yang mengatur, yang menyusun, yang mentadbir, yang menjadikan, yang segala-galanya. Itu Rabb, Tuhan yang hakiki. Yang berlaku semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah pada perbuatan, asas kepada tauhid rububiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb bagi alam ini. Itu hak permulaan dia ni. Allahu Rabbi ni, Allahu Rabbi itulah. Pertanyaan barzah, pertanyaan berkaitan dengan i'tiqad, pegangan. Pembicaraan berkaitan dengan iman. Ni bila orang ni orang beriman, barulah ditanya daripada amal mereka itu. Tanya berkaitan dengan amal. Ihsan mereka macam mana? Amal ni adalah ihsan. Apa dia ihsan? Nabi bersabda, "Anta budallah", bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah dengan bahawa engkau mengerjakan suruhan zahir dan batin, itu amal. Engkau meninggalkan larangan zahir dan batin, itu amal. Nak sah ihsan kena ada Islam, kena ada iman. Nak sempurna iman kena ada ihsan. Di dalam kitab Fatih Faridah kita dahulu, jangan lupalah. Hak pembicaraan permulaan tu Islam, iman dan ihsan. Selepas dibicarakan takrif Islam, takrif iman, takrif ihsan, maka di hujung dari kitab Fatih Faridahnya, ihsan adalah syarat untuk sempurna Islam dan iman. Nak sempurna Islam dan iman, kena ada ihsan. Nak sah ihsan, kena ada iman. Nak sah amal ibadah, kena ada iman. Kalau tidak ada iman, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazina amanu wa amilus solihat. Mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang beramal soleh. Jadi dimulai dengan mereka yang beriman. Jadi tanya beramal ni, ditanya akan orang yang mukmin daripada amal mereka itu. Orang yang sah iman, baru tanya beramal. Kalau tidak ada iman, tak ada amal, tak ada. Semayang pun tak ada, puasa, zakat, haji pun tak ada. Itu hak pertama, iman. Tauhid yang pertama, akidah yang pertama, hak nilah, hak fitnah di akhir zaman. Hak kata agama ni tinggal pada zahir, gitulah zahir lah. Zahir semayang ada, zahir puasa ada, zahir pergi Mekah tunggu giliran lah jawapan dia kok. Dengan keadaan yang aman tu pun tahu hak diberi tu ada kata gak mati dah lah. Kena pula ditangguhkan pula setahun 2 tahun ditangguhkan haji, bilalah bolehnya tangguh pula.
Lepas tu dia bukalah pula insya-Allah kemudian ni. Dia buka tu sebuka-bukanya ke ataupun lah. Ada ni. Maknanya Zahir tu gak berebut-rebut orang di Mekah. Kadang-kadang orang ni padang dia je pas Mekah dia ni. Mungkin simpanan dia banyak pun kali dah. Dan tabur haji kalau simpanan banyak boleh tabur haji bui keistimewaan berkali dah. Kalau ada banyak dalam tu wallahu alam lah. Ataupun mungkin dia pergi hak mahal-mahal tu boleh pergi lah berapa kali pun. Mana zahirnya berebut-rebut orang pergi Mekah. Tak zahir. Imannya macam mana? Akidahnya macam mana? Tauhidnya macam mana? Sebab kalau ke Mekah lah. Kalau ke Mekah, orang yang di antara orang yang orang pujinya orang Malaysia lah. Orang Malaysia. Orang hak biasa orang puji orang Malaysia. Pada ni. Sebab apa? Sebab mengerjakan haji tu dengan ilmu. Dia khusus haji pun semua Malaysia kan. Mana apa kan ni? Sistematik dia panggil orang Malaysia ni. Zahir dia gitulah orang Malaysia ni. Maknanya haji yang dikerjakan sistematik. Sebab apa? Lengkap dengan ilmu. Hak zahir. Tapi macam mana dengan orang yang khusus haji pergi Mekah tu, ilmu iman dia macam mana? Ilmu akidah titik berat ke tidak? Ilmu buat tauhid titik berat ke tidak? Belajar dok kita tauhid, tak pernah peduli pun. Tak pernah peduli. Sebahagiannya seumpama tu. Dan bukan sebahagian setakat jumpa ni, ramai sangat seumpama tu. Ramai sangat. Bukan kata bab akidah, bab semayang hak zahir pun dia tak belajar. Mekah dia khusus. Takut pergi Mekah tak sah. Tak semayang dia khusus ke tak? Tak pernah khusus pun. Semayang hari-hari. Tak takut ke semayang semayang tidak sah? Haji je takut tidak sah. Semayang tiang agama. Kalau semayang tidak sah, pahala haji nak letak di mana sebab tidak ada tiang. Maknanya hak zahir semayang tu pun tak belajar. Tak khusus sebagaimana dia khusus haji. Hak nak pergi Mekah ni. Lepas tu hak dalam, hak iman macam mana? Hak dalam, hak iman, hak permulaan. Lepas tu bab hati pula ikhlas tak ikhlas, bicara ke tidak. Hak tak nampak ni. Hak tak nampak. Hak semayang hak nampak pun tak belajar. Kira ni tu. Dia tak sama macam orang dulu. Hak ni suruh saya ceritalah. Tu saya cerita, dia kata orang dulu nak pergi Mekah payah. Seorang-seorang pergi Mekah tu kau atur ramai-ramai lah. Sekarang ni tak tahu pun dia pergi Mekah. Balik-balik, oh saya ni bawa balik jauh ni. Haji gimana? Pergi Mekah. Oh Mekah macam kampung yang kedua bagi dia. Mekah sama. Oh dulu payah. Pergi Mekah tu sekampung atau. Tapi orang dulu pergi Mekah ni, nak pergi Mekah, mereka kemah sifat 20. Mereka kemah bab semayang. Sebab apa? Pergi Mekah ada kata sekali tu je. Apa pasal ni? Pergi Mekah balik soleh sampai ke mati. Pada ni. Nak pergi Mekah tu kemah sifat 20 ilmu akidah, kemah bab semayang. Bukan mereka tak belajar bab sifat 20 sebelum ni, belajar sangat dah. Bukan mereka tak belajar bab semayang, mereka belajar sangat dah. Tapi nak pergi Mekah ni, ulang balik, kemah balik. Ada orang duduk kan sekarang dah. Tak peduli. Mana kalau kata buat khusus haji kebetulan, kebetulan sebelum ikut khusus haji tu ada bicara bab ilmu tauhid, dengar pitah lalu je, daerah pun tak peduli, pun akan mai khusus haji, bukan nak ngaji tauhid. Faham tak ni? Tak ada nak minda. Tak ada. Hanya kata akhir zaman Islam tinggal pada zahir. Walaha perkiraannya adalah iman. Nak tanya beramal, tanya akan orang yang beriman, orang mukmin daripada amal mereka itu amal. Tapi tanya akan orang yang beriman. Dan ditanya ke orang bid'ah daripada agamanya, dan ditanya ke orang kafir daripada mendustakan segala rasul. Ditanya ke orang yang bid'ah daripada agamanya. Dia bid'ah ni, dia umum bid'ah ni, luas. Tapi bid'ah yang paling besar kita orang Islam adalah bid'ah i'tiqadiyah. Itu bid'ah yang paling besar lah. Mana bid'ah qadariyah, bid'ah jabariyah, bid'ah
I'tiqad perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar, bid'ah. I'tiqad yang bid'ah yang khilaf pada kafir. Gitu. Ni saya sebut semua, ulang semua. I'tiqad yang bid'ah yang khilaf pada kafir. Satu pandangan qadariyah kafir. Satu pandangan berpegang perkara jahat bukan qada qadar, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun pandangan muktamad tak kafir, tapi akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang bid'ah. Bid'ah lah, sebab akidah yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada masa sahabat radhiyallahu anhum. Belum cerita lagi i'tiqad yang bid'ah yang berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihah. Sekarang ni banyak dipermainkan dalam rakaman-rakaman pengajaran. Berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihah. Nak pastikan betul-betul beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah. Sama ada jalanan salaf atau jalanan khalaf. Bukan iktikad yang bid'ah. Itu ayat-ayat mutasyabihah. Tapi kalau berkaitan dengan perkara jahat qada dan qadar, itu ayat Al-Quran yang jelas nyata. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sama, jelas dan nyata. Perkara baik qada dan qadar, perkara jahat qada dan qadar, jelas nyata. Tak ada kesamaran dah. Hak berkaitan dengan perkara jahat, contohnya qada dan qadar, jelas nyata. Pun timbul golongan-golongan yang bid'ah, berpegang dengan akidah yang bid'ah, yang berpegang perkara jahat, tak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Allah tidak mengqadakkan perkara jahat walaupun jelas ayat Al-Quran, walaupun jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi berpegang perkara jahat, Allah hanya mengetahui, Allah tidak mengqadakkan, Allah tidak menetapkan seseorang memilih dan melakukan perkara yang jahat. Itu i'tiqad yang bid'ah yang akan ditanya pada hari akhirat. I'tiqad bid'ah seumpamanya amal ibadah walaupun sah sebab dia tak kafir, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah terbaca lah, tapi ini bukan bab perkara jahat. Saya pernah terbaca dalam FB tu, orang tulis FB lah macam cerita bab agama lah tulis. Rezeki lah. Dia bukan cerita rezeki saja, rezeki jodoh gitulah. Jadi rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersungguh-sungguh, mana faham tak ni? Bukan kata tak cari rezeki lah, tapi kenapa kita bersungguh-sungguh mencari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Syurga belum lagi ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh mencari syurga? Dia ayat gitu. Sekarang rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa bersungguh-sungguh mencari rezeki? Bukan menafikan cari rezeki ni. Mana cari rezeki ni apa? Suku sembang apa? Mana cari rezeki ni? Padahal rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, syurga belum ditetapkan lagi. Kenapa tidak bersungguh-sungguh buat amal ibadat cari syurga? Kata mana pulaknya? Dia ingat rezeki saja Tuhan tetapkan. Syurga neraka Tuhan tetap dah pada azal. Yang dah ni. Tapi ada hak setuju, ada hak tak setuju. Hak tak setuju tu bagus ni salah ni. Kalau pegangan ni, ketetapan Allah bukan rezeki sahaja. Semua yang berlaku sampai di hari akhirat, syurga neraka pun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditetapkan. Ma minkum waqad kutiba makum nar wa amun jannah. Nabi kata, tidak ada kalangan kamu malaikat telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka ataupun syurga. Tuhan tetaplah kedah. Lepas tu, yang Tuhan tetapkan dia neraka, Tuhan akan permudahkan pada mereka jalan neraka. Hak Tuhan tetap syurga, Tuhan permudahkan pada jalan ke syurga. Gitu. Maknanya Tuhan tetap kena neraka. Contohnya belajar-belajar tak ambuh. Begitulah bahagian dia. Hakikat dia gitulah. Tapi orang yang pilih jalan ni tak boleh sandar pada Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya kadang-kadang mudah-mudah je nak belajar. Mudah-mudah je nak belajar. Tapi kalau kizohir, payah nak belajar. Ada orang. Maknanya hospital, cuci pinggang lah, keluar masuk hospital, keluar masuk hospital. Maknanya belajar, tetap mari belajar. Walaupun kadang-kadang tidur. Sebab apa? Balik dari hospital, letih. Tapi nak belajar. Hak seumpama tu. Tak ada ni. Maknanya hospital tu rumah kedua. Tapi time keluar dari hospital, dia akan pergi belajar. Tapi kita nampaklah dia belajar tu letih sangat. Sesudah tidur dah letih, tapi nak belajar. Orang setengah mega tak mau belajar. Bahkan kadang kalau ada dalam masjid dah pun lari lagi tak mau belajar. Bahagian masing-masing. Gitu je lah. Orang yang tuan tetap pada azab li neraka, Allah Ta'ala akan permudahkan jalan neraka. Orang yang tuan tetap pada azab li syurga, tuan akan permudahkan jalan syurga. Tuan tetap belaka dah. Tiba-tiba tuan tetap rezeki je. Kenapa kamu bersibuk dengan rezeki? Syurga tuan boleh tetapkan lagi. Kenapa kamu tidak bersibuk dengan amal untuk cari syurga? Walau tuan tetap dah segala-gala perkara. Ni cerita tulis ayat tu, ayat comel lah. Maknanya duk sibuk dengan rezeki, rezeki tuan tetap dah. Syurga tuan tak lagi. Salah lalu dah situnya. Syurga neraka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azalna. Ni cerita molek ni. Nak pastikan betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah orang yang bid'ah. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu, atas mukallaf, bahawa percaya akan dikeluarkan segala mukmin yang mengesakan Allah Ta'ala daripada api neraka. Orang mukmin yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dikeluarkan daripada neraka Jahannam. Sehingga kan habis keluar belaka dah orang mukmin daripada neraka Jahannam. Neraka Jahannam akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang mukmin yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, dan mengesakan Allah pada perbuatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.